Hello, Assalamualaikum semua. Selamat datang lagi ke channel saya. Untuk video kali ini, kita akan membincangkan berkenaan geostationary and non-geostationary satellite. And also, kita akan bincangkan juga berkenaan dengan escape velocity. Ada dua jenis satelit. Kita tengok satelit yang pertama, iaitu satelit A yang sentiasa berada pada lokasi X pada bila-bila masa. Dan satelit A juga bergerak pada halaju sama dengan putaran halaju bumi. Manakala satelit B berada di orbit yang lebih rendah atau lebih dekat dengan bumi, dan satelit B berada di beberapa tempat pada waktu yang berlainan. Jenis satelit yang pertama adalah geostationary satellite. Satelit jenis ini sentiasa berada di dalam orbit yang bernama geostationary Earth orbit, dan satelit jenis ini mempunyai orbital period dalam masa 24 jam, iaitu sama dengan tempoh rotation bumi. Jadi semua satelit yang mempunyai ciri-ciri di atas dipanggil geostationary satellite. Manakala satelit B dikenali sebagai non-geostationary satellite. Satelit jenis ini berada di orbit yang lebih rendah daripada geostationary Earth orbit dan orbital periodnya lebih pendek atau lebih panjang daripada 24 jam. Berikut adalah persamaan dan perbezaan antara geostationary satellite dan non-geostationary satellite. Antara contoh geostationary satellite adalah MESAT, dan contoh non-geostationary satellite adalah TIONGSAT, RAZAKSAT, PIPIT dan juga ISS. Baik, subtopik seterusnya adalah berkenaan dengan escape velocity atau halaju lepas. Apa maksud escape velocity? Escape velocity adalah minimum velocity, halaju minimum needed by an object, diperlukan oleh sesuatu objek on the surface of the earth, pada permukaan bumi, to overcome the gravitational force, untuk mengatasi daya graviti, and escape to the outer space, untuk terlepas ke angkasa lepas. Baik, halaju lepas ini mestilah mengambil kira kinetic energy of the object and also the gravitational potential energy. Setelah dipermudahkan, maka formula escape velocity adalah punca kuasa 2 darab dengan G darab dengan M bahagi dengan R. So, nilai G adalah gravitational constant, M adalah mass of Earth dan R adalah jarak daripada objek kepada pusat bumi. Jika diteliti formula ini, escape velocity bergantung penuh kepada mass of the Earth dan juga jarak sesuatu objek to the center of the Earth. Dan ini menerangkan juga escape velocity tidak bergantung kepada jisim objek. Walau sebesar mana jisim objek tersebut, ia tidak mempengaruhi escape velocity. Baik, kebetulan kita berada di bumi. Jom kita sama-sama kira atau kita ketahui berapakah nilai escape velocity untuk bumi. Menggunakan formula escape velocity tadi, kita masukkan semua nilai, iaitu jisim bumi dan juga jejari bumi. Dan kita akan dapat jawapan escape velocity of Earth sama dengan 11.2 km per saat. Ini menunjukkan
bahawa 11.2 km per saat adalah hal laju minimum untuk sesuatu objek melepasi ke angkasa lepas dari bumi. Kehadiran hal laju lepas mempunyai manfaat dan implikasinya. Yang pertama adalah, kita tengok di sini, the high escape velocity 11,200 meter per saat has benefits and implication on human. Okey, kita tengok apakah implikasinya. So the air around or in the atmosphere have an average linear speed 500 meter per second, which is less than 11,200. The air molecules that are moving randomly will not be able to escape from the earth. Jadi semua benda hidup akan dapat bekalan oksigen yang secukupnya. Implikasi yang kedua adalah commercial aircraft or fighter jets will be able to fly inside the atmosphere without the possibility of escaping into the outer space. So the aircraft will be able to fly and land safely. Dan implikasinya adalah jika kita perlu menghantar spacecraft ke angkasa lepas, kita memerlukan bahan api yang sangat banyak untuk menghasilkan teras yang tinggi supaya dapat mengatasi escape velocity bumi. Okey, jom sama-sama kita tengok contoh pertama ini. Dalam tabel di bawah ini diberikan maklumat berkenaan dengan jisim dan juga radius untuk bulan dan matahari. Soalan pertama, calculate the gravitational acceleration for the moon and the sun. Jika anda merujuk kepada pembelajaran yang lepas, nilai G boleh dikira menggunakan formula G besar darab M besar bahagi R kuasa 2. Maka kita masukkan semua nilai dan dapatlah kita jawapan untuk gravitational acceleration untuk bulan dan juga sun. Seterusnya adalah mencari nilai escape velocity untuk moon and the sun. Nah, formula untuk escape velocity adalah punca kuasa 2, 2gm bahagi dengan R. Selepas selesai pengiraan, anda akan mendapati nilai escape velocity sun jauh lebih besar daripada escape velocity moon. Okey, contoh seterusnya adalah berkenaan dengan planet Saturn. Dia beri maklumat planet Saturn mempunyai jisim dan juga radius seperti berikut. Jadi kita labelkan dulu M dan juga R. Soalan minta anda mencari nilai escape velocity atau V escape. Jadi kita keluarkan formula escape velocity. Kemudian dengan berhati-hati kita gantikan semua nilai yang berada dalam formula untuk kita mulakan pengiraan.
dan jawapan akhirnya adalah 35,448 meter per second. Itulah nilai halaju minimum untuk anda terlepas ke angkasa jika anda berada di planet Saturn. Sekian saja perkongsian untuk video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum.